Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Mystic Horror dan terima kasih kerana sudi singgah channel Mystic Horror untuk mendengar kisah-kisah seram. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana masih setia menonton channel Mystic Horror untuk mendengar kisah-kisah seram. Kisah-kisah seram ini diambil daripada blog-blog tempatan dan diceritakan oleh saya dan dibacakan oleh saya dan ditemani oleh muzik-muzik seram untuk menambahkan rasa seram tu. Baik, selamat datang ke channel Mystic Horror. Bagi subscriber yang baru datang, channel Mystic Horror ni dia sama je macam channel horror yang lain, channel YouTube horror yang lain. Cuma beza dia, saya recorded show ada setengah orang, dia buat live show kan. Dan pada malam ini ada satu kisah yang saya nak share dengan anda. Jadi saya harap anda semua bersedia. Tapi sebelum saya mula nak baca kisah seram ni, saya nak anda scroll video saya macam biasa, tekan butang subscribe. InsyaAllah anda akan dapat notification untuk upcoming content. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah kita pada malam ini. Kisah kita pada malam ini bertajuk Wat Hujung. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada semua pembaca dan juga pendengar kisah-kisah seram. Kembali lagi saya dengan sebuah kisah dekat sebuah wad yang sama dengan kisah saya sebelum ini, iaitu kisah Wad 9. Namun kisah pada kali ini adalah pengalaman daripada pesakit yang duduk dekat wad tu sendiri. Macam kebiasaan, saya dalam kisah ini adalah pesakit terbabit. Jadi tanpa buang masa, ayuh kita selami kisah mistik dekat wad hujung ni. Malam ni nak cerita sikit tentang pengalaman saya duduk dekat wad hujung ketika melahirkan anak yang kedua. Masa tengah lepak-lepak dekat ruangan menunggu, duk menanti keputusan darah ayah keluar, saya teringatlah ada satu peristiwa waktu melahirkan anak perempuan yang kedua dekat sebuah hospital lama sebelum berpindah ke kawasan lain dan bangunan baru yang lebih selesa. Selepas beberapa jam bertarung nyawa melahirkan puteri hati tercinta, saya dipindahkan ke wad biasa, memandangkan katil dekat bahagian hadapan telah penuh. Jadi saya diletakkan dekat wad paling hujung, di mana ada beberapa langkah saja boleh sampai ke pintu kecemasan sekiranya berlaku kebakaran dan sebagainya. Pada hari tu saya bersalin pada lewat petang lepas waktu asar. Oleh kerana itulah juga saya terpaksa bermalam dekat wad bersalin untuk make sure saya dengan anak sihat apabila dibenarkan untuk discharge hospital kelak. Petang tu ada seorang demi seorang penghuni dekat wad hujung dibenarkan discharge ataupun balik. Tinggallah saya berdua dengan seorang pesakit yang duk menunggu masa untuk ditolak ke labor room ataupun orang panggil due date lah. Alhamdulillah anak tak meragam, tidur lena ibarat sang puteri salji. Sedang saya duk layan mata nak lelap ni, tiba-tiba pesakit dekat katil sebelah menjerit kerana air ketuban dia dah pecah. Dengan segera dia ditolak ke ruangan bersalin yang terletak beberapa meter daripada meja jururawat. Ketika itu jugalah saya tengok tuala wanita saya dah penuh. Memandangkan hanya beberapa orang saja jururawat bertugas dan diorang telah pun berkumpul di ruangan bersalin, maka terpaksalah saya bersendirian pergi ke tandas. Sebenarnya tak jadi masalah pun untuk saya pergi ke tandas, kerana tandas hanya beberapa langkah saja dengan katil. Cuma perasaan seram dan takut tetap ada memandangkan hijab saya ni senang terbuka. Jadi sangat memerlukan teman pada waktu tu. Tambahan pula, beberapa hari sebelum saya dimasukkan ke wad ini, heboh dikatakan bahawa wad yang saya duduk tu diganggu oleh pocong yang selalu mengekori doktor ataupun jururawat yang sedang bertugas. Dikatakan bahawa entiti tersebut akan melompat perlahan-lahan
mengekori setiap gerak-geri mereka yang diikut dia. Selain itu, kecoh juga waktu apabila ada seorang pesakit tua yang nyanyuk suka bercakap seorang-seorang, tapi gaya dia seolah-olah sembang rancak dengan orang lain. Begitu ramai sekali pesakit tua tersebut akan bersembang sambil menghadap tingkap dekat sebelah katil dia, terutama sekali pada waktu malam. Pernah sekali para petugas hospital terpaksa ikat pesakit keluarga emas tersebut dekat katil kerana dia suka buang air dekat merata tempat. Waktu tengah diikat tu, tak sedikit pun meronta seperti rela diikat di katil. Lebih menyeramkan lagi, malam tu macam biasa dia sedang rancak bersembang sambil menghadap tingkap, dan secara tiba-tiba heboh dekat wad tersebut kerana ikatan pada badan dia terbuka sendiri tiba-tiba ketika pesakit tu sedang tidur. Hal ini hanya disedari oleh pesakit lain, dan setelah heboh dekat wad tu, pesakit tua tu kemudiannya terjaga daripada tidur dia dan berterima kasih sambil menghadap tingkap kerana telah membebaskannya. Nasib saya amat baik kerana pesakit tu telah dibenarkan discharge awal sebelum saya dimasukkan ke dalam wad tersebut. Okey, berbalik pula pada kisah seram saya tadi. Jam dah menunjukkan pukul 11 malam dan waktu melawat juga dah tamat. Mengharapkan suami datang memang jauh sekali kerana banyak perkara yang perlu beliau lakukan daripada mencuci uri, menanam uri dan menguruskan anak sulung yang ketika itu baru berusia 2 tahun. Memandangkan rasa tak selesa tu dah mula mengganggu ketenangan saya, maka saya kuatkan diri nak pergi ke tandas berseorangan. Masuk saja ke dalam tandas, bulu roma saya tiba-tiba meremang. Saya duduk dekat kerusi khas yang disediakan kepada pesakit untuk mandi. Lepas dah settle apa semua, nak tukar balik tuala wanita, tiba-tiba ada suara seorang perempuan tegur saya. Suara dia yang halus seakan-akan sedang berbisik tertangkap dekat telinga saya, seolah-olah ada seseorang sedang berdiri dekat belakang saya. Suara dia macam ni, "Tengah tukar pek kain berdarah ke tu? Jangan dicuci ya. Biarkan saja dekat situ. Nanti akak tolong sucikan ya." Sambil ketawa, jadi saya cekalkan hati untuk jirus sebanyak mungkin air supaya darah-darah yang ada pada tuala wanita itu tanggal. Saya dah tak berani lagi nak menoleh ke kiri atau ke kanan, apatah lagi nak mendongak ke atas, kerana saya dapati suara dia memang betul-betul berada di atas kepala saya. Janganlah, aku haus." Perempuan itu merayu pula, tapi kali ni suara dia lebih keras dan nyaring. Saya kembali duduk di atas kerusi lalu menarik tali kecemasan untuk minta bantuan. Kaki saya tiba-tiba rasa berat dan lutut saya bergetar. Sepatah ayat Al-Quran memang tak keluar langsung daripada mulut disebabkan kaku dan menggigil. Ditambah pula lagi dengan saya yang banyak kekurangan darah kerana baru lepas bersalin, mengenangkan anak yang masih ada sisa darah, iaitu belum mandi lagi, belum cuci lagi, masih lagi kesorangan dekat luar. Saya tarik tali kecemasan dengan begitu cepat berkali-kali, mengharapkan bantuan sampai cepat. Rasa lega apabila dengar bunyi tapak kasut nurse berlari menghampiri tandas yang saya duduk tu, dan pintu luar bilik air dibuka oleh seseorang. Saya kuatkan diri jugalah untuk berdiri untuk buka pintu bilik air. Akak, kenapa tak panggil kalau nak pergi ke tandas? Kalau jatuh tadi tak pasal-pasal saya kena marah. Mengomel pula jururawat tu kepada saya. Saya hanya berdiam diri saja, tak mampu nak bercakap apa-apa. Jururawat tu terus papah saya bawa balik ke katil. "Kak, pek saya tak buang lagi.
masih ada dekat rantai, kata saya perlahan. Ish, tak apa kak, nanti akak cleaner tolong buang, kata jurawat tersebut. Lalu terus masuk kembali ke tandas. Lama saya tunggu dia keluar, hampir 30 minit dia tak keluar. Pesakit yang pecah ketuban tu dah balik. Alhamdulillah, dia dah selamat melahirkan anak perempuan juga. Saya pun mintalah jurawat yang iring pesakit tu tadi periksa kawan dia yang dekat dalam tandas, kerana dah lama dia masuk kat situ. Setelah beberapa minit berada dekat dalam, dia keluar bersendirian dan berjalan laju meninggalkan saya bersama pesakit yang baru masuk tadi. Dan kemudian dia datang kembali dengan jurawat yang berbaju biru. Tolak kata-kata pesakit ni ke wad depan, tumpang dekat wad kelas kedua, sementara je untuk discharge esok, kata jurawat berbaju biru tu, memberi arahan kepada jurawat yang lain. Saya dah bagi tahu pesakit yang bermalam dekat hospital jangan letak dekat wad hujung. Suka sangatlah dia. Dah lama dia tak datang. Malam ni dia datang pula. Ditambah pula ada hidangan lazat lagi dia datang. Pada hujung pendengaran saya jelas kedengaran perbualan mereka sambil menolak katil. Entah siapalah dia yang dimaksudkan tu tadi. Walau siapa pun dia, saya tak nak ambil tahu. Apa yang penting, malam tu saya dan bayi dapat tidur dengan tenang, aman dan damai, kerana alunan Al-Quran mula berkumandang memenuhi ruangan wad bersalin pada malam tu. Disebabkan saya lah, kesemua wad dipasang dengan speaker besar ayat-ayat suci Al-Quran. Takut punya pasal. Okey, itulah dia kisah kita pada malam ini. Kisah berkenaan dengan pengalaman seseorang yang tinggal dekat wad. Biasalah, bila duduk dekat wad ni, faham-fahamlah, tempat orang sakit, tempat yang paling angker sekali of course lah tempat wanita bersalin ataupun wad bersalin. Dekat sinilah banyak darah yang keluar kan. Seram juga time dia cuci pad tu, tiba-tiba ada suara, cuci pad ke tu? Janganlah cuci, nanti akak tolong cucikan ya. Anda bayangkan, bagi perempuan lah, anda bayangkan anda tengah cuci pad, ada suara atas kepala anda cakap macam tu. Seram. Saya yang baca kisah ni pun dah meremang. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah pada malam ini. Terima kasih kerana masih setia menonton channel Mistik Horror. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya nak bagi tahu channel Mistik Horror ada lagi 15 saja nak capai 1000 subscriber. Jadi saya nak minta lah jasa baik anda kepada semua yang masih belum subscribe dan yang masih dengar video ini, tolonglah subscribe. Mudah-mudahan channel saya boleh capai 1000 subscriber. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dah support selama ni. Terima kasih banyak-banyak. Arigatou gozaimasu. Okey, itu sajalah kisah kita pada malam ini. Jumpa anda on next video. Assalamualaikum. Hati-hati tau.